Kita masih lagi bercerita tentang mengenai membelakangkan dunia. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, tidak ada seorang pun yang memasuki pagi pada suatu hari di tengah-tengah manusia kecuali dia sebagai tetamu dan hartanya adalah pinjaman. Tetamu akan segera beranjak, sedangkan pinjaman akan segera dikembalikan. Al-Fudail bin Iyad berkata, semua keburukan dijadikan dalam satu rumah dan kuncinya adalah cinta dunia. Semua kebaikan dijadikan dalam satu rumah dan kuncinya adalah zuhud terhadap dunia. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, diumpamakan apabila seseorang itu dia berada di waktu pagi, dia seolah-olah berada di tengah-tengah manusia sebagai tetamu, dan harta yang ada pada dia adalah harta pinjaman sampai masa dan ketika tetamu akan beranjak untuk pulang dan harta yang dipinjamkan akan dikembalikan. Manakala kata Fudail bin Iyad, semua keburukan itu dijadikan, disimpan dalam satu rumah dan kuncinya adalah cinta kepada dunia. Dan semua kebaikan dijadikan dalam satu rumah dan kuncinya adalah zuhud terhadap dunia. Diumpamakan begitu. Jadi kunci pada kebanyakan keburukan yang disimpan ialah apabila kita membukanya dengan cinta kita kepada dunia. Manakala kebaikan yang disimpan di dalam satu rumah, untuk kita meraih kebaikan tersebut kuncinya adalah zuhud terhadap dunia. Dua perkara yang ta'arud, bertentangan. Wa ruwiya thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala yafrahu 'abdi al-mu'minu idza basattu lahu shay'an min ad-dunya wa dhalika ab'adu lahu minni ثم ويحزن إذا أقطرت عليه الدنيا وذلك أقرب إليه مني ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا تشعرون سورة المؤمنون Al-ayah 55 55 56 ay la ya'lamuna anna dhalika fitnatul lahum. Thabit meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, hamba-Ku yang beriman gembira bila aku lapangkan untuknya sesuatu dari dunia, padahal itu lebih menjauhkannya daripadaku, dan dia sedih bila aku sempitkan dunia baginya, padahal itu lebih mendekatkannya kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sepotong ayat yang bermaksud, apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, yakni bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Surah Al-Mu'minun yang dimaksudkan tidak sedar, yakni tidak menyedari bahawa itu adalah cobaan bagi mereka.
Jadi Nabi SAW menceritakan dalam hadis kursi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, seseorang mukmin apabila Allah taala datangkan sesuatu daripada perkara-perkara dunia, maka yafrahu, dia akan rasa gembira. Sedangkan Allah mengingatkan, wazalika, sebenarnya perkara itu akan menjauhkan baginya kepadaku. Allah Ta'ala berfirman, seorang mukmin apabila diberikan kepadanya, dipermudahkan padanya mendapat keduniaan, mereka akan bergembira. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala lapangkan baginya dunia padanya, demikian itu nanti akan menyebabkan dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin apabila Allah Taala hilangkan padanya, Allah Taala tidak memberi padanya keduniaan yang dia pinta, yahzanun, mereka akan rasa duka cita, sedih apabila dunia itu tidak mereka genggam, mereka perolehi. Namun begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wadzalika aqrabu lahu minni, yang demikian itu iaitu tidak diberikan padanya habuan dunia, yang demikian itu aqrab, sebenarnya lebih mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW membacakan sepotong ayat dalam surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi mimma malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la tash'urun. Yang bermaksud, adakah kamu menyangka ataupun adakah kamu mengira-ngira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepadamu itu, yakni bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Kita dapat harta, kita ada anak yang beroleh padanya kejayaan, ada padanya pangkat, jawatan, nama. Kemudian kita pula Allah Ta'ala beri padanya harta yang begitu banyak, lalu mereka menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi padanya kebaikan-kebaikan. Rupa-rupanya Allah Taala berikan segala kelebihan-kelebihan itu adalah fitnatul lahum, merupakan satu ujian dan cobaan bagi mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana harta adalah dunia, anak-anak juga adalah dunia. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala melapangkan di bahagian itu dan memberikan kesenangan, kegembiraan di atas kejayaan anak-anak kita, bukanlah bererti kita telah memperolehi kebaikan, tetapi sebenarnya itu merupakan fitnatun ataupun cubaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nak diingatkan di sini apa dia? Berhati-hati. Kerana orang mukmin itu apabila dunia yang dia inginkan itu tidak dia perolehi, hakikat sebenarnya dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya diri kita, waktu kita susah dulu dengan waktu kita senang, waktu kita susah dulu banyak tak kita berdoa kepada Allah? Jawapannya banyak. Tapi bila kesenangan telah berada dalam genggaman kita, banyak tak kita berdoa? Jawapannya agak kurang. Bukannya tidak berdoa, tetapi agak kurang. Kerana sewaktu kita susah, nescaya kita akan lebih mengingati Allah.
Dan sewaktu kita senang, kebiasaannya kita akan mudah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara praktikal begitu. Maka bagi orang mukmin mesti mengetahui bahawa sesuatu yang lebih penting dalam hidup dia bukannya harta dan bukannya anak, tetapi sesuatu yang lebih penting dalam hidup dia ialah apabila dia mampu untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah mulianya seorang mukmin sewaktu dunia tidak ada dalam genggamannya, dia mengingati Allah. Sewaktu dunia berada dalam genggamannya, dipertingkatkan lagi dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu dia tidak ada harta, dia dekat kepada Allah dengan sedekah. Sewaktu dia dikurniakan padanya harta yang banyak, ditambah padanya sedekah, maka itulah yang lebih utama, itulah yang lebih sukacita, dan itu yang lebih memberikan pemahaman mengenai mukmin yang sebenar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka kita lihat lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir di dalam tajuk ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhidhun bi yadi Abi Dharr faqala ya Aba Dharr inna bayna yadayka aqabatan ka'udah ولا يصعدها إلا المخففون قال يا رسول الله أنا من المخففين أو من المثقلين قال أعندك طعام يومك قال نعم قال وطعامك غد قال نعم قال وطعامك بعد غد قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان عندك 3 أيام كنت من المثقلين. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sambil memegang tangan Abu Dharr. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dharr, sesungguhnya di hadapanmu terdapat bukit yang terjal, bukit yang tinggi. Tidak ada yang dapat mendakinya kecuali mereka yang ringan. Wahai Abu Dharr, di depan kamu ni ada satu bukit yang amat tinggi yang tidak mampu didaki melainkan sekiranya dia membawa sesuatu yang ringan. Abu Dharr berkata, wahai Rasulullah, apakah aku termasuk yang ringan ataukah yang berat? Nabi SAW bertanya kepada Abu Dharr, apakah engkau memiliki makanan untukmu hari ini? Jawabnya, ya, kata Abu Dharr. Nabi bertanya lagi, beliau bertanya lagi, dan makanan untuk hari esok ada tak? Dah disimpan ke belum? Dijawab oleh Abu Dharr, ya ada. Kemudian Nabi bertanya kali yang ketiga, dan makanan untuk esoknya, iaitu lusa, ada tak? Lalu Abu Dharr menjawab, tidak ada. Nabi tanya, ada tak makanan hari ini? Untuk hari ini ada. Dan untuk esok engkau dah mula simpan tak? Dah, ada aku simpan untuk esok. Untuk lusa? Untuk lusa tak ada. Aku cuma ada hari ini dan esok aja. Yang lain aku tidak simpan. Apabila dia menjawab tidak ada, baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi bicaranya, jika engkau mempunyai makanan untuk 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang berat, orang-orang yang akan membawa bebanan yang berat.
dalam mendaki bukit yang begitu tinggi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah penilaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan simpan-simpan tu maknanya perkara-perkara dunia. Kalau ada makanan hari ini untuk hari ini, menepati dah tu. Menepati. Kalau ada makanan untuk hari ini dan esok pun menepati. Tapi kalau hari ini ada makanan, untuk besok pun kita telah menyimpan, kemudian untuk lusanya pun kita telah simpan. Di sisi ilmu Nabi SAW, di hati kita sebenarnya telah pun terpaut kepada dunia. Apabila terpaut kepada dunia, maka dia menjadi suatu yang berat untuk mendepani bukit yang tinggi. Maknanya apa tuan-tuan? Sukar. Bila dunia telah mula ada dalam hati, maka sukar untuk kita bermudah-mudah dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan kita malas sekarang untuk beribadat ialah disebabkan kerana hati kita telah pun terpaut, berakar umbi kepada dunia. Oleh kerana itu, salah satu daripada cara dan kaedah untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah ialah dengan kita cuba zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia maksudnya ialah kita berpaling daripada dunia. Yang berpaling di sini maksudnya ialah kita berpaling dari hati kita daripada cengkaman keinginan kita kepada dunia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, juga saya suka mengimbas kembali bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana mendengar Salman Al-Farisi yang ketika itu dia sakit yang teramat, diceritakan sakit yang membawa kepada kematian dia, kewafatannya. Sa'ad bin Abi Waqqas berziarah kepada Salman Al-Farisi. Sewaktu dia bertemu dengan Salman, tiba-tiba dia melihat Salman dalam keadaan menangis. Lalu ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ma yubkika ya Aba Abdullah?" Wahai Salman, wahai bapa Abdullah, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Lalu kata Salman Al-Farisi, aku menangis bukanlah kerana aku takut untuk menghadapi kematian, dan aku menangis bukanlah kerana aku takut meninggalkan dunia. Aku menangis kerana aku teringat pesanan daripada Nabi SAW. Nabi menyatakan, wahai Salman, jadilah engkau di dalam mengharungi kehidupan dunia ini seperti mana seorang yang rakibin, orang yang berkenderaan. Maksudnya, jadilah engkau ni dengan dunia adalah sebagai seorang yang bermusafir, orang yang berkenderaan, yang hanya sekadar singgah, bukan untuk bermukim. Kemudian Salman Al-Farisi dia menangis tuan-tuan. Dia merasakan bahawa dia telah terperangkap dengan keduniaan. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan bahawa ketika mana aku masuk ke bilik dia, aku hanya melihat ada beberapa biji bantal dan ada satu bekas kemungkinan untuk dia buat minum, dan ada satu bekas besin untuk dia mengambil wuduk. Bukannya ada TV pun, bukannya ada kemewahan, bukannya duduk dalam singgasana, bukan dalam keadaan serba keindahan bilik tidurnya. Hanya sekadar ada beberapa ketul bantal, ada satu bekas kemungkinan untuk dia buat minum, dan ada satu besen bencana
untuk dia mengambil wuduk. Di sisi Salman Al-Farisi, ia telah melupai pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menitiskan air mata, sedangkan Sa'ad berkata, aku tidak melihat di sekelilingnya melainkan itulah tadi yang aku sebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas apabila melihat kehebatan Salman Al-Farisi yang begitu zuhud terhadap dunia, yang menyangka bahawa dia telah terperangkap dengan dunia, lantaran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau wahai Salman seorang yang dengan dunia itu hanya sekadar lalu saja, bukan untuk menetap. Melihat begitu, maka Sa'ad meminta kepada Salman Al-Farisi supaya memberi tausiah kepada dia, memberi ingatan kepada dia. Lalu kata Salman Al-Farisi, ingatlah sentiasa kepada Allah pada sesuatu yang engkau lakukan, ketika mana engkau mengadili, ketika mana engkau membahagi, ketika mana engkau berkata-kata, semua sekali hendaklah sentiasa engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabahlah kita. Yang dekat rumah kita bukan dunia, lebih-lebih daripada dunia. Dekat rumah kita bukan hanya beberapa ketul bantal, tetapi beberapa katil yang indah, yang kadang-kadang katil itu telah menyebabkan kita lupa untuk menyahut seruan azan. Kadang-kadang TV yang kita beli begitu besar melalaikan kita dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang barang-barang yang kita beli semua sekali lebih mengukuh dan mengikat kecintaan kita kepada dunia berbanding barang-barang yang kita beli menjauhkan kita daripada mengingati dunia. Oleh kerana itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masa kita meraihkan Maulidur Rasul, dengan kita melihat pesanan-pesanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dia menyentuh ke hati kita betapa kita harus mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan daripada apa yang dikongsikan sedikit sebanyak memberi ingatan-ingatan kepada kita, yang dengan ingatan itu kita boleh memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.